Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap secara berasingan pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan banjir kilat dan tanah runtuh di wilayah tengah Republik Sosialis Vietnam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap secara berasingan pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 2 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ini merupakan lawatan pengenalan yang berhormat ke negara Brunei Darussalam sejak pelantikannya selaku pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada 23 Mei 2025. Selain itu, lawatan tersebut memberi peluang kepada kedua-dua buah negara memperkukuhkan hubungan dua hala dalam bidang-bidang berkepentingan bersama termasuk hal ehwal agama. Hadir semasa majlis menghadap yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap yang berhormat Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim, menyertai yang berhormat Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruh Jaya-Tinggi Republik Singapura, Tuan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Agama Islam Singapura MUIS dan Dr. Muhammad Murad Muhammad Aris, Timbalan Mufti MUIS. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman petang tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Xiao Zhangguo. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 13 September 2023. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Luang Quang, Presiden Republik Sosialis Vietnam.
Dan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, Kerajaan serta Rakyat Republik Sosialis Vietnam, berikutan dengan banjir kilat dan tanah runtuh yang telah melanda kawasan wilayah tengah Republik Sosialis Vietnam baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli-Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadap Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam, merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Majlis mengadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Datuk Seri Paduka Awang Haji Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Menyertai Yang Berhormat Tuan Yang Terutama Lawrence Bay, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura, Tuan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura MUIS, dan Dr. Muhammad Murad Muhammad Aris, Timbalan Mufti MUIS. Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Xiao Jiangguk, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat menyaksikan sukan olahraga bagi sekolah-sekolah ASEAN ke-14 bagi perlawanan akhir lontar peluru, lempar cakra serta larian separuh akhir 200 meter lelaki dan perempuan. Acara berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Brakas. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah binti Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah antara mewakili negara Brunei Darussalam dalam acara larian separuh akhir 200 meter perempuan. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Dayang Hajah Anis Fazulani binti Haji Zulkifli, Pemangku Pengarah Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan. Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli-Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah pagi tadi berkenan berangkat ke Majlis Penyerahan Bendera Negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-33 2025. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Berangkat sama Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Keberangkatan Duli-Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Emran bin Haji Kunjang.
Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan menyembahkan pemilihan para atlet ke temasya sukan tersebut adalah hasil usaha keras dan komitmen para atlet dalam menjalani latihan. Lakukanlah prestasi yang terbaik dengan memberikan persaingan yang sihat kepada atlet-atlet dari negara-negara ASEAN yang lain. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda penyertaan para atlet pada sukan tersebut merupakan kesempatan untuk membuktikan kebolehan saingan mereka dan mengingatkan para atlet untuk menjauhkan diri dari bahan terlarang serta mematuhi akta dan peraturan anti-doping. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penyerahan bendera negara kepada Dayang Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan selaku chef di Mission. Negara Brunei Darussalam akan diwakili oleh 65 atlet yang akan menyertai 9 acara sukan. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah akan berangkat menyertai acara polo bagi kategori low goal dan high goal. Sukan C diadakan di Bangkok pada 9 hingga 20 Disember. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus memupuk hubungan dua hala lebih erat dalam bidang hal ehwal agama dan pendidikan Islam. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura berusaha untuk mengukuhkan lagi kerjasama dua hala khususnya dalam perkhidmatan agama antara Majlis Agama Islam Singapura dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Perkara itu antara yang dibincangkan semasa Menteri Hal Ehwal Agama menerima kunjungan hormat pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim sedang dalam rangka lawatan ke negara ini. Kunjungan hormat ini membuka ruang untuk bertukar pandangan mengenai inisiatif yang memberi manfaat kepada pembangunan umat Islam sambil menzahirkan semangat persahabatan dan kerjasama antara kedua-dua pihak dalam suasana mesra. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Seminar Tinjauan Keselamatan Asia Timur meneliti pelbagai kesan luaran berkaitan keterhubungan ekonomi dan pembangunan di Borneo dengan projek utama serantau dan kepentingan kuasa bertembung dengan isu penghijrahan, kemerosotan alam sekitar serta ancaman rentas sempadan. Dianjurkan oleh Institut Pengajian Pertahanan dan Strategik Sultan Haji Hassanah Bolkiah Kementerian Pertahanan, seminar berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Menjejar Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Seminar menyediakan platform untuk dialog mengenai lanskap strategik rantau Asia Timur dan kawasan sekitarnya di samping membincangkan isu berkaitan pertahanan, strategik dan keselamatan serantau. Profesor Oi Kiat Jin daripada Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei Darussalam dalam ucaptannya menyingkap kembali sejarah peminggiran Borneo dan meneliti kebangkitan semulanya sebagai pusat penghubung penting di Asia Tenggara. Juga diadakan sesi pembentangan oleh 9 penceramah
mewakili beberapa institusi. Malaysia menghargai sokongan padu yang diberikan oleh negara anggota ASEAN rakan dialog badan sektor dan institusi sokongan dalam menyumbang kepada kejayaan kepengerusian ASEAN Malaysia 2025. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia berucap demikian pada Majlis Jamuan Tengah Hari Penghargaan Sidang Kemuncak ASEAN yang dipengerusikan Malaysia. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan dalam ucapannya menzahirkan harapan perjalanan luar biasa ASEAN sepanjang tahun 2025 akan diteruskan sebagai bukti pencapaian cemerlang masa depan yang boleh dicapai bersama ASEAN pada tahun akan datang. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Suruhanjaya Tinggi Malaysia, Jalan Kebangsaan. Education, guidance and partnership of fellow ASEAN member states. Kementerian Kesihatan sentiasa giat berusaha memastikan perbelanjaan yang berhemah dan pengurusan kos yang lebih efektif bagi mewujudkan sistem kesihatan masa depan yang berdaya tahan. Walau bagaimanapun peningkatan kos masih belum dapat dielakkan mengambil kira kenaikan kos penjagaan kesihatan dengan ubat-ubatan dan peralatan perubatan yang semakin canggih serta peningkatan bilangan pesakit menghidap penyakit kronik. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa mempengerusikan sesi muzakarah Kementerian Kesihatan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi diadakan pagi tadi di Epidemic Intelligence and Response Unit EIRU di bawah Kementerian Kesihatan dan EVYD Technology Kampung Jerudong. Peningkatan kos jangka masa panjang dapat dikawal. Strategi Kementerian Kesihatan ini juga ditumpukan kepada langkah-langkah pencegahan dan pengasanan awal. Antara lain adalah mengadakan kempen pencegahan serta kesedaran kesihatan kepada orang ramai melalui program-program promosi kesihatan, program vaksinasi dan meningkatkan program saringan awal penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti kardiovaskular, diabetes dan kanser. Permuzakarahan termasuk sesi dialog bagi berkongsi idea, maklumat, isu, pandangan dan cadangan yang sudah setentunya akan memberi manfaat kepada Kementerian Kesihatan dalam usahanya meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan demi kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Komitmen institusi kawangan yang semakin meningkat di negara Brunei Darussalam mengintegrasikan pertimbangan alam sekitar, sosial dan takbir urus ESG ke dalam operasi perniagaan. Peluang tersebut amat kukuh dalam kawangan lestari Islam selaras dengan maqasid Asyariah yang menekankan perlindungan nyawa, kekayaan, intelek dan generasi akan datang, mendorong bagi pengurusan sumber yang bertanggungjawab, berfikir jangka panjang dan melabur secara bijak demi kepentingan semua. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB pada pelancaran Pelan Hala Tuju Kewangan Lestari HPH Negara Brunei Darussalam. Perasmian berlangsung di Dewan Teater Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga menekankan Pelan Hala Tuju Kewangan Lestari menggariskan komitmen negara untuk bekerjasama rapat dengan rakan kongsi serantau. Beyond domestic borders, the roadmap align with and support the broader direction of the ASEAN community. As ASEAN continues to make significant strides toward a cohesive, sustainable finance agenda, particularly through initiatives such as ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance, ASEAN Transition Finance Guidance, and ASEAN Green, Social and Sustainable Bond Standards.
I'm honored to launch Acara the Brunei diteruskan Darussalam dengan pembentangan diikuti dengan perbincangan panel dengan tema sektor kewangan lestari dan berdaya tahan iklim. Acara berfungsi sebagai panduan strategik untuk sektor kewangan dalam menerima pakai dan mengintegrasikan kewangan lestari, merangkumi langkah-langkah penyesuaian dan mitigasi iklim. Kesultanan Oman dan negara Brunei Darussalam terus komited untuk mengukuhkan hubungan dalam semua sektor utama. Perkara tersebut digariskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini semasa majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan negara tersebut. Majlis berlangsung di Jerudong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis ini Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Puan Yang Terutama Ermasaid Muhammad Samhan Al-Kafiri berkata tahun ini merupakan sambutan ulang tahun ke-41 penubuhan hubungan diplomatik di antara kedua-dua buah negara sejak ditubuhkan pada 24 Mac 1984. Sejak itu, hubungan dua hala terus stabil dan menikmati pencapaian yang memberangsangkan. Penyedia penyelesaian teknologi ComQuest melancarkan Amazon Web Services AWS Outpost Hybrid Cloud di negara Brunei Darussalam. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku pemangku Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga diadakan penandatanganan perjanjian perkhidmatan lokasi bersama selama 3 tahun dengan Unified National Network Sendirian Berhad bagi mengukuhkan lagi infrastruktur sokongan ekosistem digital negara yang semakin berkembang. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Puan Yang Terutama Karen McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat dan Puan Yang Terutama Ermasaid Al-Kathiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman. Majlis diadakan di sebuah hotel di Jerudong. Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengamalkan prinsip halalan thayyiban dalam pengurusan makanan dan produk bukan makanan seperti kosmetik antara tujuan program peningkatan kesedaran mengenai halal diadakan pagi tadi Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Unit Kawalan Makanan Halal Cawangan Daerah Tutong mengungkapkan program tersebut di Dewan Serbaguna Pejabat Berkenaan. Lebih 30 peserta terdiri daripada para mu'alaf serta beberapa peserta bukan beragama Islam dari daerah berkenaan menghadiri program ini. Antara pengisian program taklimat tentang peranan penyelia halal di peringkat awal, keperluan menjaga kualiti makanan dan penerapan halalan thayyiban dalam proses penyediaan makanan atau produk. Program memberikan pemahaman awal mengenainya terutama bagi individu yang berhasrat menceburi bidang keusahawanan berkaitan penyediaan makanan dan pengeluaran produk halal. ...27 peserta terdiri daripada para pemilik, pengurus atau pengusaha premis perniagaan makanan dan bukan makanan mengikuti bengkel pematuhan halal. Bengkel diadakan selama 2 hari di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra, Pekan Bangar. Bengkel antaranya diisikan dengan aktiviti dan taklimat yang menekankan kepentingan para pemilik, pengurus atau pengusaha premis perniagaan makanan dan berkaitan untuk sentiasa menjaga kehalalan, kebersihan dan keselamatan produk, terutama dalam pengendalian dan penghasilan produk. Juga digariskan para pemilik, pengurus atau pengusaha premis perniagaan makanan dan berkaitan untuk sentiasa mematuhi syarat perintah sijil halal dan label halal 2005. Untuk aktiviti kumpulan 1, setiap kumpulan
18 pelajar tahun 6 dan 16 pelajar tahun 8 Sekolah Arab Temburong diraikan dalam majlis Khatam Al-Quran petang tadi. Majlis diadakan di sekolah berkenaan. Majlis diisikan dengan bacaan surah-surah lazim daripada peserta khatam dan bacaan tahtim Al-Quran. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian sijil acara seumpamanya dihasrat dapat melahirkan pelajar celik Al-Quran dan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai satu amalan harian serta merealisasikan hasrat pembentukan generasi Al-Quran dan negara zikir. Seramai 60 peserta terdiri daripada ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam, cawangan daerah Belaid dan pasukan pengakap Sekolah Arab Belaid pagi tadi menyertai program Jalinan Kasih bersama Warga Emas. Program diadakan di Sekolah Arab Belaid. Program bertujuan merapatkan hubungan antara generasi melalui aktiviti pembuatan makanan tradisi Brunei. Diharap dapat menjadi platform berterusan dalam menyemai semangat kebersamaan, menjaga kesinambungan budaya tempatan serta memperluas aktiviti kemasyarakatan di daerah berkenaan. Program dianjurkan bersama oleh Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam Cawangan Daerah Belaid dan Jabatan Belia dan Sukan Daerah Belaid. Kulinari Diraja Brunei RBC melancarkan buku masakan sempena ulang tahun ke-50 bertajuk A Culinary Celebration Journey of Taste and Tradition. Majlis pelancarannya diadakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Koleksi tersebut mengandungi 50 resepi sumbangan 44 ketua tukang masak sektor operasi RBC yang mengongsikan rasa, kreativiti dan tradisi yang membentuk kulinari Diraja Brunei dalam tempoh lebih 5 dekad. Sekolah Menengah Pinggiran Isteri Hajar Mariam mengadakan majlis tamat pengajian bagi para pelajar BTEC dan program permata pra-vocational serta penyampaian sijil program kemahiran Sabli Food Industries yang disokong oleh unit akademik di bawah Jabatan Sekolah-Sekolah. Majlis memberikan pengiktirafan kepada para pelajar yang menamatkan program Sabli dengan para pelajar berpeluang menimba pengalaman dalam industri termasuk mempelajari proses pengeluaran asas dan jangkaan di tempat kerja. Ia juga antara lain menggariskan kepentingan arah tuju vocational dan pra-vocational dalam mempersiapkan para pelajar bagi permintaan tenaga kerja yang bertumbuh pesat di negara ini. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan memperingati orang ramai untuk sentiasa bertanggungjawab dan mematuhi akta dan peraturan imigresen yang dikuatkuasakan. Peringatan dikeluarkan berikutan penahanan beberapa warga negara asing dalam 2 operasi berasingan yang menyasarkan 3 lokasi di daerah Brunei dan Muara. Pemeriksaan yang dijalankan ke atas rumah dan bilik sewa di Mukim Sengkurung mendapati 4 daripada 12 orang warga negara asing ditahan bagi siasatan. 2 daripadanya dipercayai melakukan 2 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh dan kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala 2 lagi ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen asal semasa pemeriksaan dijalankan. Sementara pemeriksaan di gerai makanan di Mukim Kilanas membawa kepada penahanan 2 orang warga negara asing dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17 bagi siasatan lanjut. Seorang daripadanya dipercayai bekerja bukan dengan majikan asal, manakala seorang lagi dipercayai bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera dalam pasport. Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ke-14 2025, acara olahraga diteruskan dengan peranan akhir dan penyampaian hadiah bagi acara lompat kijang lelaki, larian 200 meter lelaki dan perempuan
larian 800 meter perempuan serta larian 1,500 meter lelaki. Acara berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Berakas. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Awang Haji Nur Jimmy bin Janek, pengarah Pusat Serantau Simeo Voktek, bagi acara lempar cakra lelaki dimenangi oleh Thailand. Acara lompat kijang lelaki disandang oleh Malaysia, sementara larian 200 meter perempuan dijuarai oleh Filipina. Johan, acara larian 200 meter lelaki disandang oleh Malaysia, manakala Johan, acara larian 800 meter perempuan dijuarai oleh Filipina. Dua perlawanan acara sukan bola jaring berlangsung hari ini di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Dalam perlawanan sebelah pagi menyaksikan pasukan Malaysia menentang pasukan Thailand, keputusan berkesudahan dengan Malaysia menang 92-20. Sementara petang tadi menyaksikan pertemuan pasukan Filipina dengan Singapura. Perlawanan berakhir dengan keputusan Singapura menang ke atas Filipina 122-1. Perlawanan akan disambung esok, antaranya menyaksikan Thailand bertemu tuan rumah negara Brunei Darussalam. Acara pencaksilat diteruskan lagi dengan mempertandingkan sebanyak 10 perlawanan pada sesi sebelah pagi. Kejohanan berlangsung di Dewan Riadah, Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Perlawanan akhir kategori seni regu lelaki menyaksikan regu negara kalah kepada regu Indonesia. Manakala dalam saingan separuh akhir kategori kelas H, lelaki 67 hingga 71 kg, atlet negara Muhammad Razi Haikal Daniel Abdullah Muhammad Amirul tewas menentang Maulana Ismail Muhammad Insan, atlet dari Malaysia. Manakala di sebelah petang pula menyaksikan atlet negara Fatin Hazirah Muhidi kalah kepada Azkar Syahiah Al-Tafaliha Al-Farizki dari Republik Indonesia bagi perlawanan akhir kategori kelas B perempuan 43 ke 47 kg. Atlet negara meraih 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Antara menyaksikan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dalam acara sepak takraw peringkat kumpulan, pasukan regu negara Brunei Darussalam tewas pada perlawanan ketiga. Perlawanan berlangsung Dewan Sekolah Menengah Rimba 2 pagi tadi. Pada perlawanan tersebut, pasukan regu negara tewas kepada pasukan regu Malaysia dengan keputusan straight set 15-8, 15-7. Pada perlawanan regu kedua, pasukan negara sekali lagi gagal mengekang kemarahan regu Malaysia apabila tewas dengan keputusan straight set 15-6, 15-13. Pada perlawanan terakhir, regu ketiga negara kalah dengan kiraan straight set 15-4, 15-7. Dengan kekalahan itu, regu negara gagal mara ke peringkat separuh akhir.